I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help. My heart is breaking, so tired of crying. Lord, I'm calling, I need your help. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na, oh na, oh na. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na, oh na, yeah. Astaghfirullah. Forgive me, Allah. I'm so broken, my wounds are open, my life is frozen. I need your help, 'cause people always let me down. I'm losing all my air right now, I'm suffocating, I might drown. I need your help. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na, oh na, oh na. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na, oh na, yeah. Astaghfirullah. Forgive me, Allah. I don't wanna run anymore. Forgive me, Lord, don't close your door. I promise I surrender, I'm giving you my heart and my soul. I've been thinking about my past, I wanna say I found you, Lord, at last. I just wanna tell you that I really love you, I know you'll always be by my side. Astaghfirullah. Forgive me, Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada para pendengar FB Live bersama Dr. Anda. Jadi bersama lagi dengan kita dalam FB Live Gerakan Wanita Sejahtera bertopik dalam bahagian bersama Dr. Anda. Pada kali ini kita akan bawakan kepada anda topik yang cukup menarik. Jadi teruskan bersama kami. Jangan lupa like, share dan follow FB Gerakan Wanita Sejahtera untuk mendapat info yang bermanfaat, mendapat ilmu-ilmu perkongsian daripada pakar-pakar kita. Baiklah, suka saya sama kita bacakan satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia
adalah nikmat kesihatan dan juga nikmat waktu lapang. Jadi pada hari ini kita akan bawakan satu topik yang menarik, iaitu berkaitan dengan debar si jantung hati. Jadi pada hari ini kita akan bawakan kepada anda seorang pakar konsultan kardiologis kita, iaitu Dr. Nur Halwani. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang ke FB Live Gerakan Wanita Sejahtera. Okey, jadi Dr. Nur Halwani binti Habizal adalah lulusan daripada MBBS daripada UIA, kemudian melanjutkan pengajaran di bahagian Master Medical USM, Cardiology and Cardiac Electrophysiology Fellowship, dan juga sekarang bertugas sebagai Consultant Cardiologist and Electrophysiologist di Hospital Serdang, ya Doktor? Ya, betul. Okay. Jadi Dr. Halwani, pada tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan debar si jantung hati. Jadi sebagai doktor, sebagai konsultan dalam bahagian kardiologis atau bahagian jantung. Jadi boleh doktor ceritakan apa itu yang dikatakan sebagai debaran jantung hati, doktor? Silakan. Okey, terima kasih Dr. Haula di atas introduction atau pengenalan kepada diri saya lah. Saya adalah konsultan kardiologis seperti yang di mention oleh Dr. Haula tadi, ya. Dan saya harapkan semua para pendengar boleh mendapat manfaat lah di atas apa perkongsian saya nanti. So, apakah yang dinamakan debar si jantung hati ni? Sebenarnya debar si jantung hati ni kita nak katakan jantung kita sendirilah, di mana perasaan berdebar-debar itu datang dengan tidak sebenar-mena. Adakah dia dinamakan sebagai debar yang normal disebabkan aturan fiziologi badan, ataupun adakah debaran ni boleh dikategorikan sebagai debar yang tak normal lah, yang memerlukan rawatan. So boleh saya teruskan dengan saya punya slide lah, saya rasa Dr. Haula. Silakan Doktor. Okey. Okey, so apabila kita berkata atau bercakap berkenaan dengan debar si jantung hati, dalam hati kita akan tertanya-tanya lah debaran yang macam mana yang dikatakan debaran yang abnormal, ya. Dia bukanlah seperti debaran kita jumpa dengan buah hati atau kekasih lama ataupun berjumpa dengan cikgu-cikgu yang garang, ya. Bukan debaran seperti rupalah, itu adalah aktiviti fisiologi badan kita yang biasa, So saya rasa saya suka kongsikan supaya kita boleh appreciate atau boleh kita saksikan di mana kejadian jantung yang Allah jadikan, dan jantung itu berfungsi seawal 6 minggu kehamilan. Istimewanya kejadian jantung yang Allah jadikan, sebelum saya proceed kepada masalah debaran jantung ni. So degupan jantung bayi amat cepat di dalam kandungan, ya, dan kita boleh nampak sebenarnya dalam ultrasound tu tempat yang berkedip-kedip tu, itu tempat degupan jantung, dan jantung berfungsi seawal 6 minggu kehamilan, ya. Dia tak sama dengan fungsi seperti otak, jantung, otak, mata dan lain-lain lah. Jantung seawal 6 minggu. Dan di sini saya ingin kongsikan keadaan gelombang jantung daripada keadaan normal dan juga keadaan jantung, gelombang keadaan jantung dalam keadaan yang tidak normal. Okey, ini adalah keadaan jantung di mana keadaannya normal, kita boleh rasa dalam keadaan kita berborak-borak dengan kawan-kawan, dalam keadaan kita tidur. Ini adalah rhythm, kita panggil gelombang biasa, dan selalunya dalam keadaan nadi dalam 60 ke 100 dikonsider sebagai normal. Apabila dia menjadi kurang daripada 60, gelombang jantung tadi akan menjadi lebih rendah, dan setengah
pesakit akan merasai pening dan mahu pitam bila dia slow sangatlah. Begitu juga sekiranya pesakit akan merasai terlampau laju. Kita panggil takikardia lebih daripada 100. Ni kita panggil sinus takikardia lah, keadaan gelombang jantung. Bila dia laju sangat pun boleh menyebabkan pitam atau mahu pitam. Alright. Dan ada juga keadaan jantung di mana dia tidak sekata. Keadaan jantung ni pesakit-pesakit ada masalah jantung, kita panggil atrial fibrillation ini berisiko untuk mendapat masalah stroke, terutamanya yang mempunyai risiko darah tinggi, kencing manis. So atrial fibrillation ini atau nadi yang tidak sekata ini kalau tidak dirawat boleh menyebabkan stroke. Ada lagi satu lagi gelombang jantung yang kita panggilkan ventricular fibrillation. Dalam keadaan ini, pesakit-pesakit kebanyakannya tidak dapat diselamatkan atau perlu diselamatkan dengan menggunakan electrical cardioversion. Maksudnya kita tengok dalam TV tu kan, drama-drama tu, electrical shock lah kita panggil. Nama dia, keadaan ini adalah ventricular fibrillation. Ada juga pesakit-pesakit datang yang dengan debaran ini dalam keadaan kita panggil ventricular tachycardia. Dia laju, ada yang dalam keadaan sedar dan ada juga datang dalam keadaan pingsan. Dia datang ke dalam pingsan apabila tekanan darah degupan jantung tidak dapat menampung lajunya degupan jantung pada waktu itu. Dan akhir sekali apabila jantung sudah penat, pada akhir kehidupan kita lah, pesakit akan mengalami kita panggil asystole lah. Dan keadaan jantung semasa itu kita panggil asystole, garisan lurus sahaja. So pada keadaan kita tak nak lah dengar ataupun kita tak boleh lah dalam keadaan macam ni kan, kita tak boleh nak terima lah dalam keadaan garisan lurus ni kalau doktor tak buat apa-apa kan. So alright. So ini adalah bila dah garisan lurus tu, biasanya dekat hospital apa yang kita akan buat untuk selamatkan pesakit lah? Okey. Bila dalam keadaan lurus ni sebenarnya sebelum lurus lagi kan, sebelum lurus lagi macam dah start slow kan, doktor dan health personnel semua akan terus membuat CPR. Dan CPR tu maksudnya yang tekan dada tu kan, kita panggil cardiopulmonary resuscitation. Tekan dada untuk mengekalkan degupan jantung secara kita panggil luaran lah. Kita akan tekan dada untuk maintain degupan jantung yang dibuat oleh health personnel tersebut. Dan ada beberapa ubatan-ubatan lain lah yang kita berikan pada waktu yang sama. Macam itulah. Hailah. So selalunya masa klinik pesakit-pesakit yang berdebar ni selalunya dia akan datang pada klinik saya lah, dan dia akan komplain atau dia akan beritahu, doktor akan rasa berdebar-debar. Dia akan debaran tu maknanya setiap seorang tu dia akan komplain berdebar lah, tapi kita tak tahu apa debaran yang dimaksudkan dari pihak pesakit atau sama tak dengan dalam kepala doktor. Jadi kita kena pastikan debaran apakah yang dirasai oleh pesakit. So apakah debaran atau palpitation? Soalan-soalan lain yang selalu ditanyakan adalah simptom atau gejala yang diikuti bersama simptom debaran tersebut. Apakah yang perlu dilakukan jika berlaku debaran? Apa yang dilakukan di hospital sekiranya pesakit datang dengan simptom debaran, dan apakah rawatan yang diberikan kepada pesakit yang mengalami debaran. Okey, seperti yang saya katakan tadi, debaran atau palpitation ni subjektif. Jadi kita tak boleh nak kata
pesakit, jadi kita kena confirm lah dengan pesakit sama ada apa yang pesakit katakan debaran tu adalah sama yang kita sebagai doktor interpret lah ya. So kita akan tanya masalah macam kalau dekat East Coast lah, dia selalu cakap dia macam kat Kelantan ke kat Terengganu ke, dia akan cakap debor, debor. Jadi kat kita kat sini debaran lah. Ada juga yang mengatakan tidak sedap dada, dan ada juga pesakit-pesakit saya daripada yang kaum Cina lah, kadang-kadang dia kata jantung lompat-lompat. Kita pun terkejut juga dengar kan, boleh ke jantung lompat-lompat ni? Yes, sebenarnya dia cakap jantung lompat tu means palpitation ataupun debaran lah. Okay. So pesakit sebenarnya, apa yang kita katakan debaran kita kena confirm dengan pesakit. Mereka akan merasakan degupan jantung akan berdegup laju semasa berlakunya episod debaran ini. Dan pesakit juga akan merasakan degupan jantung tidak sekata dan berdenyut kuat lebih daripada biasa. Itu yang dinamakan debaran dan memerlukan rawatan ya. Okay. Jadi doktor, apa faktor yang menyebabkan berlakunya debaran tu tadi? Okey, debaran yang kita panggil patologi yang perlu dirawat, selalunya faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah hormon lah. Kadang hormon thyroid pun boleh yang tinggi pun boleh menyebabkan debaran. Jadi hormon thyroid ni pun kita akan check lah semasa membuat check up debaran ini. Selain daripada itu, kurangnya darah, anemia, kita panggil low hemoglobin, juga boleh menyebabkan masalah debaran. Okey, so saya teruskan dengan yang simptom yang diikuti bersama dengan debaran. So selalunya pesakit-pesakit debaran ni, dia datang tiba-tiba je pengsan. Pengsan, tiba-tiba dia kata macam nak gelap mata, dan selalunya disaksikan oleh kawan-kawan sekerja atau adik-beradik atau sesiapa yang berada di rumah. Dan juga perpeluhan. Selalunya yang berlaku dengan perpeluhan ni, kalau berlaku dengan sakit dada, kita kena check kalau kena heart attack lah. Tapi ada juga yang berlaku dengan perpeluhan sahaja, sebab jantung tu berdegup laju sangat dan dia berlaku dengan perpeluhan. Okey, dan juga gelap mata, pitam dan kadang-kadang bernafas laju. So kadang-kadang bila dia bernafas laju tu, kita suruh dia bertenang, tarik nafas dalam-dalam semasa berlakunya debaran. Okey. Jadi kalau debaran dan tidak diikuti dengan simptom-simptom macam doktor beritahu tadi, berpeluhan, adakah dia ada satu yang perlu dibimbangkan ataupun macam mana? Okey, sekiranya debaran berlaku, debaran je, tak ada simptom-simptom lain tapi agak mengganggu, dan debaran itu kita panggil tak ada trigger lah, tak ada yang tiba-tiba kita duduk senyap nak tidur tu tiba-tiba datang berdebar. Kan? Jadi kita yang debaran yang sedemikian pun kita perlu check sebenarnya. Maknanya kita kena datang ke hospital atau datang klinik berdekatan, especially semasa berlakunya debaran tersebut. Okey. Okey, jadi apa bila berlakunya debaran kan, kita rasa berdebar dah macam rasa nak pingsan ni kan, manalah tahu kan kita tengah memasak ke kan. So apa yang perlu kita lakukan pada waktu? Pertamanya, kalau kita pegang benda-benda berbahaya, especially dekat dapur ataupun kita tengah drive so kita kena berhenti aktiviti yang kita lakukan pada waktu itu dan bertenang, mengambil nafas dalam, dan sekiranya kita berseorangan pada waktu itu, kita cuba untuk dapatkan bantuan. Let's say kita telefon adik-adik kita ke, atau parents kita ke, atau sesiapa yang boleh menolong kita dalam keadaan yang sedemikian. Dan pada waktu itu dinasihatkan untuk tidak membawa kereta berseorangan lah, membawa kenderaan untuk ke fasiliti kesihatan yang berdekatan. Kalau boleh ada orang drive untuk kita lah,
pada waktu yang berlakunya debaran tersebut. Kita takut nanti pingsan masa bawa kereta, aksiden ke apa pun susah jugalah. Okey, so pada masa yang sama juga kita perlu dapatkan khidmat nasihat di fasiliti-fasiliti kesihatan berdekatan untuk ujian yang selanjutnya dan untuk pemantauan nadi jantung jugalah di hospital berkenaan atau fasiliti kesihatan berkenaan. Ini kerana kadang-kadang debaran ni kita kata dia disalahfahamkan sebagai masalah orang buat ke, buatan orang ke, benda-benda macam ni boleh dicek di pada perubatan medicine jugalah masalah debaran ni dan pada masa yang sama sekiranya pesakit mempunyai smartwatch dia agak membantu untuk memantau keadaan nadi jantung bila cepat, bila lambat so kita boleh catat lah, kita buat macam diary macam tu kan Haula kan. Especially kadang-kadang smartwatch ni pada masa yang sama kita boleh check sekali berapa banyak kita panggil pedometer. Kadang-kadang kat smartwatch lah ada pedometer kan. So kita boleh relate keadaan pesakit dalam masa nadi tinggi tu dia buat exercise ke. So kita tahulah kita boleh relate dengan keadaan-keadaan yang macam tu. Macam tu lah. Jadi doktor, apa cara manual yang kita boleh buat untuk cek kita punya heart rate doktor? Cek nadi kita. Cara manual lah kalau yang tak ada smartwatch. Okey, manual ni susah sikit sebabnya sebab kita ada yang ada yang dilatih macam mana nak kira nadi kan Haula kan, ada yang tak dilatih tapi kadang-kadang saya pernah lah bagi bagi tips lah dekat pesakit saya kan, dia tengok jam, lepas tu jam tu kan 1 minit ada 60 kan, sekiranya heartbeat dia lebih daripada tak ikut saat tu kan 1 minit 60 saat. Jadi bila dia lebih daripada heartbeat tu ataupun double daripada heartbeat yang ada kat situ, itu maksudnya dah laju lah, lebih daripada 60 lah. Kalau dia ikut heartbeat atau kurang daripada heartbeat jam tu dalam masa 1 minit, maknanya heartbeat dia kurang daripada 60. Itu roughly lah, roughly macam mana secara kasar macam mana kita nak tahu heart rate kita. Macam tu. Okay, alright. Okay, just now kita bincang berkenaan pesakit yang sedang mengalami debaran kan, apa yang perlu dibuat tarik nafas dalam, bertenang semua tu lah. Okey, apabila pesakit datang ke hospital, apakah yang orang hospital buat pula? So pesakit akan di-triage kan di emergency. Kalau stabil dia akan letakkan triage yang lambat sikit lah. Kalau tak stabil macam blood pressure rendah ke pesakit datang tu dia ambil blood pressure dulu lah. Blood pressure dia tengok nadi berapa, dia tengok temperature berapa, dia tengok keadaan pesakit berapa, pesakit macam mana dan baru dia akan klasifikasikan pesakit sama ada pesakit stabil atau tidak stabil. Jadi yang tidak stabil ni dia akan bawa masuk dalam cepat dan akan distabilkan terlebih dahulu. Especially pesakit-pesakit yang datang dalam keadaan pingsan atau tidak sedar lah. Okey, so apabila telah distabilkan dengan apa cara lah, dengan perubatan atau dengan electrical shock dengan maybe ada IV drip ke apa, setelah distabilkan ECG pada masa yang sama, ECG dan beberapa ujian darah akan dibuat termasuklah ujian thyroid, yang ujian hemoglobin tadi kita nak tengok sama ada anemia ke dan ujian-ujian elektrolit atau garam-garam darah yang mungkin berkurangan lah Diagnosis pada masa itu akan dibuat dan rawatan akan diberikan. Okey. Untuk pesakit-pesakit yang mengalami debaran ni, apakah diagnosis yang mungkin untuk pesakit-pesakit ini? Pertamanya kita memang kena tengok sama ada daripada diagnosis ECG tadi yang kita tengok tadi, sama ada pesakit dapat heart attack atau tidak, sebab rawatan dia amat berbeza lah.
heart attack, different daripada debaran yang kita katakan boleh dirawat secara bukan yang heart attack. Okay, so kalau yang truly debaran, dia punya diagnosis adalah kita panggil supraventricular tachycardia atau SVT. Sebenarnya kita panggil SVT lah. Bawah supraventricular tachycardia ni ada lagi diagnosis yang lain ya. Atrial fibrillation. Atrial fibrillation ni yang bahaya. So selalunya atrial fibrillation ni pesakit-pesakit yang ada nadi tak sekata ni, dia tiba-tiba je nadi dia macam laju, lepas tu dia macam haru biru sikit lah nadi dia. Dan ada risiko seperti kencing manis, seperti darah tinggi, masalah lemah jantung, masalah stroke yang dahulu, masalah salur darah kaki yang tersumbat. Faktor-faktor ini akan masalah usia satu lagi akan menyebabkan risiko untuk mendapat stroke itu adalah tinggi Alright. Begitu juga dengan tachycardia syndrome, nadi tu boleh tiba-tiba cepat sangat, tiba-tiba dia jadi lambat sangat. Ini pun kadang dia debar-debar tiba-tiba pengsan. Dia debar tiba-tiba pengsan. Yang ini pun boleh menyebabkan pesakit mengalami simptom dan perlukan rawatan selanjutnya. Satu lagi is ventricular tachycardia. Sebab nadi untuk ventricular tachycardia ni kadang-kadang ada yang dia masih stabil lagi, blood pressure pun okey so pesakit-pesakit yang ventricular tachycardia pun akan dirawat mengikut rawatan yang selanjutnya Okey, so apakah rawatan yang ditawarkan kepada pesakit yang mengalami debaran? Okey, pertamanya pemantauan nadi jantung seperti Holter. Minta maaf saya tak ada gambar untuk Holter, rhythm cut dan kardia ni Holter kita akan pasangkan wire-wire pada dada untuk 24 jam atau lebih lah, 24 ke 48 jam. Selalunya 24 jam lah untuk tengok keadaan nadi jantung dan ada juga rhythm cut. Rhythm cut ni dia akan kesan sama ada masa pesakit ada simptom sahaja. Masa dah rhythm cut. Lepas tu kita panggil kardia. Kardia ni nak kata baru sangat kat Malaysia, tak baru. Dalam 2-3 tahun lepas dan kita boleh monitor juga keadaan menggunakan aplikasi handphone dan telah mendapat approval daripada FDA. Satu lagi kita panggil implantable loop recorder. So implantable loop recorder ni kita implant di bawah di hadapan dada di hadapan dan di sebelah kiri, dan kita letak di bawah kulit atau jenis tisu lah. So ini adalah gambar kita kredit untuk Medtronic lah. Ini adalah gambar implantable loop recorder. Ada dua jenis, satu Reveal, satu lagi Reveal XT dua ni company Medtronic. So dua-dua ni boleh tinggikan sikit. Boleh tinggikan sikit. Dapat tak? Okay. Dua-dua ni bukan kita masukkan dua-dua lah, kita masukkan salah satu daripada ni untuk monitor degupan jantung, gelombang degupan jantung tadi. Salah satu. Jadi yang kecil ni mahal sikit lah. Yang ni bukanlah murah, tapi yang ni kurang sikit harga dia daripada yang ni. Fungsi dia, loop recorder ni boleh bertahan di dalam jantung kita, bateri dia selama 3 tahun. Dan apa-apa yang terjadi, pesakit pingsan ke apa ke, boleh detect sama ada kaitan tak dengan degupan jantung atau tidak. Yang ni. Mungkin sekejap lagi kita boleh sharekan beberapa device atau kita panggil bateri lah. Sekejap kalau ada masa. Okey, sekiranya kita dah buat pemantauan nadi jantung tadi kan, kita buat Holter lah, kita buat rhythm cut lah, kita buat kardia lah, kita buat implantable loop recorder lah, kita dah buat semua tu. Kita sebenarnya tak buat semualah, tapi kita buat salah satu daripada pesakit-pesakit kita. Dan sekiranya diagnosis telah dibuat pada waktu tu, maknanya doktor kata, masalah awak supraventricular tachycardia, ataupun masalah awak adalah atrial fibrillation, ataupun masalah awak adalah tachycardia syndrome, atau masalah awak adalah ventricular tachycardia kan. So sama ada diagnosis ini telah dibuat, rawatan akan ditawarkan, termasuklah
ubat-ubatan seperti amiodarone, adenosine, beta blocker. Ini adalah kalau pesakit-pesakit yang ada supraventricular tachycardia ataupun any tachycardia yang dah ada follow up di klinik elektrofisiologi di Serdang, mereka agak familiar lah dengan ubat-ubat ni. Ya. Dan juga kita akan offer rawatan dia bukan rawatan lah, dia lebih kepada diagnosis electrophysiology study, dan rawatannya adalah radio frequency ablation. Okey, biar saya terangkan dulu sebelum saya share video ya. Radio frequency ablation ni dan electrophysiology study ni adalah study yang kita buat ke atas pesakit. Kita buat dekat cardiac lab, macam kita buat angiogram semua tu. Patient akan baring di atas table dan pada masa yang sama ada beberapa gelombang jantung akan dimonitor pada waktu itulah, dan beberapa kateter yang dilekatkan dekat dengan mesin gelombang jantung tu akan diletakkan dan dimasukkan ke dalam jantung melalui salur darah daripada peha. Okey, dan dari situ diagnosis yang tepat perlu dibuat sebelum ablation. Ablation ni maksudnya kita akan bahasa dia ablation lah, bahasa Inggeris dia. Bahasa Melayu dia translate jadi bakar. Tak sedap sikit lah. Bakar, bahagian elektrik yang kita katakan abnormal tadi. Sama ada supraventricular tachycardia ke ventricular tachycardia ke, ya, yang mana satu. Okay. Haula, sebelum saya kongsikan saya punya video untuk EP study, mungkin ada apa-apa soalan? Jadi kita buka kepada para pendengar FB Live kita. Jika ada yang nak bertanya soalan, boleh tuliskan di ruangan komen. Okey, kita ada soalan doktor daripada Humaira Omar. Jika selalu senawa angin, ada kaitan dengan kadar degupan jantung ke? Dan kadang-kadang ada rasa sesak dada. Okey. Okey, masalah sendawa sendawa ni kadang-kadang dia masalah angin lah kan, kita panggil regurgitation atau reflux lah kita panggil. Okey, so bila pesakit-pesakit mengalami reflux ni, kita akan tanya dia ada risiko-risiko lain tak, especially perempuan sebenarnya. Ada risiko lain untuk mendapatkan serangan jantung. Kadang-kadang dia rasa macam pedih je tapi dia mistakenly dia ingat itu reflux. So history yang penting adalah lelaki ke perempuan pesakit yang tersebut, nombor satu. Nombor dua, adakah dia ada risiko-risiko lain untuk heart attack, ya, especially yang umur 40 ke atas lah, dah kena buat screening kesihatan walaupun simptom dia sendawa je tapi kita tak tahu. Contoh-contoh risiko kesihatan seperti kencing manis, darah tinggi, ada sejarah keluarga, masalah kolesterol. Semua ini boleh terjadi dengan even ada masalah pedih dada je sebenarnya, tapi eventually sebenarnya kena serangan jantung. Macam itulah. Jadi rawatan selanjutnya seperti rasa pedih ataupun rasa reflux ni, especially pada perempuan lah, pada wanita lah, yang selalunya simptom dia tidak tipikal seperti macam kena pijak. Macam kalau description biasa selalunya jantung tu macam kena pijak semua kan, itu untuk heart attack lah. Okay. Dan sendawa ni selalunya tidak dikaitkan dengan debaran lah. Okay. Jadi kepada para audiens, jika ada lagi yang ingin bertanya soalan, boleh tuliskan di ruangan komen dan kita akan upkan untuk doktor pakar konsultan kita jawab lah. Jadi doktor, sementara tu ada soalan daripada Dr. Hafizah Saleh. Salam doktor, ada ke maksimum heart rate untuk seseorang yang bersenam dan kenapa? Apa precaution yang perlu diambil? Okey, dia nak kata maksimum sebenarnya kita panggil lebih kepada target heart rate lah. Kalau lebih daripada tu maksudnya dia punya jantung dia sangat, kita panggil sangat healthy lah pula Tapi kita tak galakkan sangat apabila jantung bergerak terlalu aktif pula dia akan menyebabkan masalah-masalah yang kita panggil beyond the
heart rate punya, the level of the heart punya capacity lah kita panggil, ya. Dia bila jantung tu terlampau kuat dan sampai dah tahap atlet, ya, kadang-kadang jantung tu dia akan kita panggil remodel. Remodel tu maksudnya dia akan menjadikan pembentukan kita panggil atlet heart, dia akan jadi benda lain pula. Otot jantung jadi tebal, lepas tu nadi dia akan jadi slow dan kadang-kadang menyebabkan masalah atrial fibrillation tadi, ya, dan masalah-masalah yang ada kaitan dengan atrial fibrillation tadi. So kita galakkan untuk tidak kita panggil agresif sangat. Exercise boleh tapi berpada-pada. Jadi doktor ada kadar maksimum heart rate ke yang sebagai untuk precaution lah kepada orang-orang yang bersenam ni? Okay, as long as sebab tu pentingnya kita panggil ada smartwatch satu lagi kalau ada Kardia lah. Okay, so kita boleh monitor, kita panggil heartbeat tadi yang saya tunjuk tadi kan, heartbeat yang normal tadi. Soalnya kita kalau target heart rate to achieve maksudnya sihat dan cukup setakat tu lah, ada pengiraan dia jugalah untuk yang tu. Jadi kalau dah sampai 200 lebih tu kita kena caution dan selalunya kita galakkan untuk dapatkan yang kita boleh check streak tu, kita panggil Kardia. So pada masa hari tinggi tu boleh tengoklah sama ada dia sinus takikardia atau takikardia yang lain yang abnormal. Okey. Jadi doktor kira kalau kita banyak jugalah dengar kebelakangan ni kan orang yang bersenam muda bersenam lepas tu tiba-tiba collapse. Okey. Boleh doktor explain sikit tak? Boleh, okey. Selalunya itu topik yang menarik sebenarnya. Kita panggil sudden cardiac death lah. So pesakit-pesakit yang mengalami sudden cardiac death ni kadang-kadang dia tak pernah didiagnose sebelum ni. Ya. Pesakit-pesakit ni kadang-kadang kita panggil ada sejarah keluarga sebelum ni yang juga mati mengejut. Yang kita sekarang dia tak tahu pun, kadang adik-beradik ayah dia kan meninggal masuk umur 20-an, dia pun macam tak jumpa sebelah mak dia ke, sebelah ayah dia ke, macam tu sebelah atuk dia ke. Tapi selalunya first degree relative lah. Tu nombor satu. Jadi orang-orang muda yang kita tak dapat diagnose dan tiba-tiba meninggal dunia tu selalunya, saya tak kata semua selalunya mengalami kita panggil inherited disease lah, penyakit genetik yang diwarisi daripada keluarga lah, dia runs in the family selalunya. Tapi pada masa yang sama memandangkan kadar obesiti atau kadar diabetes kat Malaysia ni pun agak tinggi pada usia yang muda Haulah. Jadi tidak, kita panggil tidak mustahil pada masa seawal 20-an saya rasa pesakit saya paling awal yang dapat heart attack 20-an lah. Boleh dapat heart attack dan boleh mendapat risiko untuk kematian mengejut. Selain daripada yang saya katakan tadi yang inherited disease tadi. Okay, jadi memang kena berjaga-jaga lah doktor ya. Walaupun muda, walaupun kita muda tapi mungkin ada satu yang kita tak undiagnosed satu perkara tu. Okay. Betul. Doktor, kita ada soalan daripada Nurhanan Muhammad Noor. Salam doktor, saya debar dan letih sangat-sangat kalau tersalah ambil makanan lemak dan berminyak. Macam mana tu doktor? Selalu kalau ambil berminyak. makanan, Macam mana berminyak dan? kalau dia tersalah ambil makanan yang lemak dan makanan berminyak, dia akan rasa berdebar dan akan jadi letih sangat-sangat. Okey. Okey. Saya tak pasti sama ada Nurhanan. Terima kasih Nurhanan atas soalan. Saya tak pasti sama ada sebab saya tak tahu apa lagi risiko yang ada untuk Nurhanan dan saya tak tahu umur Nurhanan berapa So basically bila selalunya makanan berminyak dengan makanan yang ni dia macam tak ada kaitan lah. Tapi mungkin lepas dia kata lepas makan tu baru rasa berdebar kan. So dia ada dua situasi lah, sama ada Hanan mengalami situasi
kita panggil apa ya, nak translate kepada bahasa layman tu, sudden surge of glucose lepas makan. Maksudnya bila kita makan, glukos tu tiba-tiba jadi tinggi. So selalunya masa ni berlakunya orang yang nak pradiabetes, nak jadi diabetes. Okey, itu satu. Okey, nombor dua, pesakit-pesakit yang mengalami debaran, especially lepas makan ni pun kena check lah juga keadaan gula dia masa tu. Maknanya mana-mana keadaan situasi debaran ni memang kena check. Kalau lepas makan dia berlaku, maknanya ni ada trigger dia lah kan, Haula kan, macam Haula tadi kata ada faktor-faktor kan. So clue-clue macam ni akan membantu kita fikir, kalau macam ni lepas makan jadi okey, ada tak berlaku dengan ada ambil apa-apa tak, ada check gula tak lepas tu. So ini adalah soalan-soalan yang doktor akan fikir dalam kepala dia, dan diagnosis yang saya boleh fikir mungkin ini adalah keadaan pradiabetes yang mungkin berlaku kepada pesakit yang mengalami debar-debar selepas makan. Mungkin ada kaitan, mungkin tak ada kaitan. Dan satu lagi, debaran yang mungkin berlaku tanpa ada kaitan actually dengan makanan berminyak tadi. Macam tu. Okey, Nurhanan tadi dia kata umurnya 56 tahun. Okey. Itulah lagilah kita kena check lah untuk pradiabetes saya tak pasti macam tu. Macam mana? Jadi mungkin boleh ada kaitan juga dengan pendidikan empedu doktor ya, macam kemungkinan kolelitiasis pun boleh jadi ya. Boleh, tapi selalunya kalau kolelitiasis ni dia lebih kepada sakit sebelah kanan kan, bukan rat pain. Mungkin juga ada kaitan dengan debaran ni lah, tapi kita kena tengok apa simptom yang main simptom sebenarnya selepas makan tu kan, ada dan debaran tadi. Okey. Doktor, ada soalan daripada Nurul Huda Adnan. Salam doktor, jika terasa bahu kiri tegang, adakah itu juga salah satu simptom sakit jantung? Okey, bahu kiri tegang Okey, kalau lepas exercise atau lepas pergerakan ke apa, mungkin kita expect lebih kepada musculoskeletal lah. Dan serangan jantung ni saya lebih katakan kalau ada risiko, especially yang orang ada diabetes, hypertension, merokok, ada family history. Tapi by saying that, orang-orang yang tak ada risiko pun boleh kena kalau tak pernah ada screening, betul tak Haula kan? Jadi kalau lenguh bahu tu kita panggil non-specific juga. Saya tak boleh kata tak ada, tapi kalau dia berisiko mungkin itu adalah tanda-tanda pertama untuk dapat serangan jantung. Okey. Jadi apa nasihat doktor untuk orang-orang yang ada simptom-simptom yang seakan-akan ni yang kita tak pasti ni? Macam mana, apa yang perlu dilakukan? Alright. Ini berbalik kepada saya rasa talk saya tahun lepas kot berkenaan dengan serangan jantung. Masalah serangan jantung ni pertamanya saya pernah katakan yang especially wanita lah dia datang sebenarnya kadang-kadang berpeluh sejuk je. Sebenarnya berpeluh sejuk, tak ada sakit dada pun, dan pesakit-pesakit yang tak ada simptom sakit dada ni selalunya ada diabetes. Dan masa tu dia akan ada berpeluh sejuk, dia akan ada sesak nafas, macam tu je lah dia punya presentation dia tanpa ada sakit dada. So pesakit-pesakit berisiko, pertama pesakit-pesakit berisiko wanita memang memerlukan pemeriksaan lanjut untuk jantung. Okay, let's say pesakit-pesakit yang tidak ada risiko, dah check tak ada diabetes, kolesterol okey, semua okey, tapi umur lebih 40 tahun atau lebih 30 tahun, tak ada family history of heart attack pun. So screening amat-amatlah diperlukan lah pesakit-pesakit macam tak ada risiko ni. Kita boleh start check up lah, maksudnya kalau tak ada sakit apa-apa ni, walaupun simptom tu tak betul sangat kan, tapi perlu untuk kita check. Okey. Jadi mungkin mereka boleh pergi ke klinik kesihatan berhampiran dululah untuk buat saringan doktor
Ya, betul. Mana-mana fasiliti kesihatan yang berdekatan dengan diorang ataupun maybe ada doktor-doktor keluarga yang diorang comfortable untuk pergilah. Macam tu. Okey. Doktor, berkaitan dengan pemantauan nadi jantung tadi, apa Okey. yang pemantauan kaedah mana yang lebih biasa digunakan di hospital kerajaan lah, dan kos yang melibatkan kos yang tidak terlalu mahal lah. Apa yang Okey, untuk selalunya dekat hospital kita guna Holter untuk 24 jam. So Holter ni kita akan buat temu janji lah. Dan Holter ni free untuk warga negara dan bayar masa untuk pendaftaran. Macam datang follow up klinik kan, lepas tu datang untuk pendaftaran dan kita terus ambil appointment untuk Holter. Macam tu lah. Okey. Jadi doktor, kita boleh teruskan. Saya rasa setakat ni masih belum ada soalan daripada penonton lagi lah. Okey, boleh. So yang ini adalah video berkenaan dengan electrophysiology study, dan pada masa yang sama masa sesi ni saya juga ada buat radio frequency ablation ya, yang dibuat di Hospital Serdang. Dan saya masih ingat kes ini adalah kes supraventricular tachycardia yang ablation ataupun kita kata pembakaran extra wire di dalam jantung dijalankan ya. Hopefully semua orang enjoy lah ya. Okey, Haula. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Halwani. Jadi doktor, ada apa-apa lagi yang nak disampaikan kepada pendengar kita? Saya rasa jangan takut sekiranya ada masalah atau simptom-simptom debaran ni walau di mana anda berada, walaupun bukan kat Serdang atau bukan berdekatan dengan Serdang pun ya, fasiliti-fasiliti berdekatan dengan anda saya pasti akan check lah atau entertain sekiranya anda semua mengalami masalah debaran ni. Seperti yang saya katakan tadi, debaran ni boleh juga diikuti dengan penyakit-penyakit seperti heart attack dan juga pradiabetes. Tapi by saying that, debaran ni yang saya kata tadi lah, kadang-kadang kita mistakenly as biasa kan, ataupun kita panggil buatan orang so benda-benda macam tu kita kena bukan kita kata abolish pemikiran macam tu, tapi kalau boleh kita cuba cari doktor untuk pemeriksaan lanjut untuk masalah debaran ni, dan sebenarnya debaran ni boleh dirawat. Tu sebenarnya. So jangan takut Okey, jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Halwani. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dalam isi pengisian kita pada malam ni berkaitan dengan debaran ya, pelbagai jenis debaran sama ada yang normal ataupun yang abnormal ya. Jadi ada juga dan antara pendengar kita yang meluahkan tentang macam mana keadaan diri mereka masing-masing. Jadi bagi yang rasa ada risiko, diabetes dan sebagainya, boleh dapatkan saringan di fasiliti kesihatan yang berhampiran ya, dan juga teruskan boleh bertanya juga dengan doktor-doktor kita dalam segmen tanya doktor anda, yang mana kita akan iklankan di page FB Gerakan Wanita Sejahtera. Kita ada pakar pembedahan kita iaitu Dr. Afizah Saleh yang mana yang boleh ajukan
pelbagai berkaitan dengan masalah-masalah kita tadilah, sama ada kalau makan sakit ulu hati, bedik ulu hati dan sebagainya. Ya, itu mungkin ada kaitan dengan kolelitiasis, batu kuning empedu, gastrik ulcer dan sebagainya. Okey, jadi terima kasih Dr. Awani kerana bersama dengan FB Live Pergerakan Wanita Sejahtera kita pada malam ni. InsyaAllah dipanjangkan umur, diberi peluang dan ruang, insyaAllah kita akan bersama lagi Doktor, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi terima kasih juga diucapkan kepada AJK teknikal kita yang di belakang tabir yang Tunggul Rumus untuk menjayakan program live kita pada malam ni. Terima kasih juga kepada para pendengar yang bersama-sama dengan FB Live Gerakan Wanita Sejahtera. Okay, jadi jangan lupa like, share dan follow FB Gerakan Wanita Sejahtera kita, kerana kita akan menyalurkan info-info yang bermanfaat, ilmu daripada pakar-pakar kita yang hebat ya. Bukan setakat pakar tapi dah sampai konsultan. Jadi jangan lepaskan peluang ni bersama kita dalam FB Live Gerakan Wanita Sejahtera yang dianjurkan oleh Muslimat Medical Team dan juga Gerakan Wanita Sejahtera. Okey. Jadi untuk topik kita pada minggu depan, 2 minggu lagi daripada sekarang, pada hari Jumaat 2 April 2021, iaitu dengan topik memberi sokongan emosi kepada yang memerlukan. Okey, bersama dengan pakar kita Dr. Umi Azlin Silim, pakar psikiatri. Okay, jadi jangan lupa bersama dengan pakar kita. Okay, jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang saya mengendalikan talk kita pada malam ni. Jadi sukalah kita tutup dengan daripada satu ayat daripada surah Al-Anfal ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Yang bermaksud sesungguhnya akan penuhkan neraka Jahannam yang kebanyakannya daripada jin dan manusia, yang mana mereka ini memiliki hati tetapi tidak mahu memahami, dan mereka memiliki mata tapi tidak melihat, dan mereka memiliki telinga tapi tidak mendengar. Sesungguhnya mereka ini adalah seperti binatang ternak tetapi bahkan lebih teruk lagi, dan mereka itulah orang golongan-golongan yang lalai. Jadi terima kasih sekali lagi kepada para pendengar. Okay, jadi insyaAllah mudah-mudahan dapat manfaat daripada pengisian kita pada malam ni. Jadi aku qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help. My heart is